Impak rang undang-undang pendanaan politik kepada politik Malaysia. Untuk itu kita bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, Analisis Politik daripada USM untuk kita lihat dan juga kaji pandangan yang telah diberikan. Prof. Siva, pertama sekali kita ingin melihat kepada Akta Dana Politik ini, mungkin kita ingin melihat dalam keterangkuman yang lebih jauh impak kesan kepada politik tanah air negara kita sekiranya pendanaan politik ini dapat kita capai. Ya, kalau kita perhatikan pertama akta ini cuba dicadangkan pada tahun 2016 pernah wujud satu jawatan kuasa konsultatif nasional pembiayaan politik. Ketika itu sudah dibuat cadangan berdasarkan kepada beberapa libat urus yang dilakukan dan juga perbandingan dengan negara lain. Saya merupakan salah seorang ahli di dalam jawatan kuasa tersebut. Dan akhirnya kita mendapati bahawa memanglah pada peringkat awal akan ada pihak yang menolak dan itu berlaku pada tahun 2016 walaupun selepas itu cuba dibawa pada tahun 2018 tidak berlaku. Saya percaya sudah tiba masanya kita perkenalkan akta ini supaya pengistilahan, takrifan jelas kepada apa yang dimaksudkan dengan dana politik, derma politik supaya tidak membawa kepada rasuah politik dan juga politik wang. Ini mungkin antara langkah untuk membanteras, untuk memastikan kita dapat mengawal selia rasuah politik, politik wang dan jika akta ini diteliti, dihalusi dengan sebaik mungkin, kita mampu untuk melahirkan sebuah struktur yang bersifat telus, ada accountability-nya. Kerana hari ini, kita tidak begitu jelas siapakah yang membiayai parti politik, pemimpin, berapakah jumlah yang diberikan, ianya dirahsiakan. Bermakna jika dibuka secara terbuka kepada semua, maka kita mampu untuk melihat impak kepada negara kita dalam proses kita mahu menjadi sebuah negara yang ampuh, negara yang mampu bersaing dengan negara-negara lain. Sudah pastilah ia akan menerima pelbagai bentuk cadangan dan juga kesan, tetapi saya percaya itu merupakan proses normal yang perlu dilalui. Kerana takrifan itu masih belum jelas. Contohnya, jika pihak luar nak memberikan derma, apakah dibenarkan selepas ini? Ini dibenarkan kerana tidak ada catatan. Bila pengistilahan derma itu dirujuk secara langsung, tidak langsung memberikan barangan misalnya, apakah itu membawa kepada rasuah politik ataupun dana politik? Dan Prof, bagaimana kita lihat dengan kewujudan Akta Dana Politik ini, adakah ia mampu mengelakkan daripada parti-parti politik, pemimpin politik daripada terhutang budi dengan sumber kewangan yang mereka dapati? Ya, sudah pasti apabila sesuatu itu disumbang, pasti ada pihak mengharapkan faedah dan ganjaran. Jadi di dalam kita merangka akta ini, kita harus pastikan apakah mampu untuk mengawal faedah dan ganjaran supaya ini tidak membawa satu bentuk terhutang budi kepada pihak yang memberikan. Sebab itu, sehingga hari ini ramai pihak khawatir untuk mengisytiharkan siapa yang memberikan sumbangan. Kerana ada yang melihat itu bersifat sumbangan yang untuk parti, ada pula melihat kepada individu, ada yang melihat ianya mungkin dalam usaha untuk mendapatkan ganjaran pada masa hadapan. Jika sekiranya kita dapat menghadkan jumlah yang mahu diberikan, contohnya pihak ketiga kita hadkan RM3,000. Jadi apa sahaja melangkaui RM3,000 perlu diisytihar dari siapa kepada siapa. Maka dari situ kita tahu apakah ada pihak yang mahu mendapatkan faedah ataupun ganjaran. Dan jika menjual meja untuk makan malam misalnya itu kerap berlaku hari ini, apakah itu membawa kepada faedah dan ganjaran? Ada pihak, ada parti politik yang menyatakan tidak, ini adalah usaha untuk mengeratkan hubungan. Tetapi dengan adanya rang undang-undang ini, saya percaya kita mampu untuk meletakkan had bilangan yang mahu diberikan, apakah bentuk ganjaran faedah yang dibenarkan, apakah ada pelepasan cukai kepada mereka yang memberikan dari sudut
pembiayaan daripada luar saya rasa harus kita tolak. Sebagaimana negara Amerika dan juga UK tidak membenarkan dana dari luar dibenarkan. Bermakna dalam usaha untuk melahirkan rang undang-undang ini, kita harus meneliti, menghalusi dan memastikan bahawa segala perincian itu merungkai, memberikan maksud dan makna kepada dana politik. Supaya akta sumbangan dan juga pembiayaan politik ini jelas, bukan saja kepada wakil rakyat dan juga parti, tetapi ini juga memberikan satu literasi kepada pengundi dan juga orang awam. Apabila undi 18 diperkenalkan, kita juga harus perjelaskan ekosistem kepada pembiayaan ini supaya mereka tahu bahawa kita bergerak ke arah good governance, ketelusan, accountability yang sebenarnya bagus untuk struktur dan juga sistem penyampaian negara ini. Dan Prof, apabila akta dana politik ini, jika ia dilaksanakan dan juga dikuatkuasakan, adakah ini akan membukakan ruang gelanggang politik itu lebih adil? Kita tahu apabila suatu PRN, PRK, PRU itu memerlukan dana politik yang cukup tinggi, adakah gelanggang itu akan lebih fair play jika ia diwujudkan akta dana politik? Ya, sudah pasti akan ada pihak yang bertanggapan bahawa ini tidak adil kepada mereka. Ada pihak yang tidak mahu diketahui sumbangan mereka. Tetapi untuk keadilan, saya percaya sudah tiba masanya pihak yang cuba makan di dua kolam ini berhenti melakukannya. Dan dengan had-had tertentu, sumbangan dan juga pembiayaan, sudah pasti ia memberikan keadilan kepada semua. Sebagaimana negara-negara maju lain yang sudah pun mengamalkan akta pembiayaan dan juga sumbangan dana politik ini. Saya percaya jika sekiranya ada perincian ke atas had, ke atas sumbangan, pembiayaan, apa yang boleh dilakukan dari sudut faedah, ganjaran, dari sudut siapakah yang mampu memberikannya, individu ataupun organisasi pertubuhan, segalanya itu perlu diisytiharkan. Dengan pengisytiharan, ia memberikan keadilan bukan saja kepada parti politik, pemimpin, tetapi juga orang ramai yang tidak lagi akan bercakap tentang soal rasuah politik, tentang politik wang dari sudut dana politik. Mereka akan melihat bahawa pihak-pihak tertentu memberikannya sumbangan kepada parti politik, individu, pemimpin, calon berdasarkan kepada apa yang mereka mahu lakukan. Jika jelas pengisytiharan itu, saya percaya ia memberikan keadilan kepada semua. Tidak kira sama ada parti kerajaan ataupun parti bangkang, sudah tiba masanya mereka melihat bersama dari sudut pembiayaan, dari sudut sumbangan, supaya itu juga memberikan keadilan kepada mereka yang selama ini kerap dikritik kerana dikatakan menerima dan juga memberi dari sudut rasuah politik dan juga politik wang. Jadi apabila terbuka, maka lebih adil kepada semua, bukan saja kepada masyarakat yang memerhati dan juga meneliti, tapi juga kepada parti politik dan pemimpin. Ini juga akan melahirkan pemimpin yang lebih telus, pemimpin yang tahu bahawa mereka ada had-had tertentu. Dan saya percaya kita harus merombak berbagai akta pilihan raya 1957, 58, peraturan-peraturan pilihan raya 2002, 2003, supaya pembiayaan mereka juga tidak lagi terhad sebagaimana yang sudah termaktub dalam perlembagaan. Ada usaha untuk merombak semula, menilai semula, itu akan memberikan keadilan yang jauh lebih baik kepada semua. Dan Prof, adakah Prof berpandangan kita boleh melaksanakan akta dana politik ini sebelum PRU yang ke-15, Prof? Saya harap boleh diwartakan jika sekiranya Kabinet bersetuju, jika sekiranya ahli parlimen boleh bersetuju, jika sekiranya jawatan kuasa khas di peringkat parlimen ditubuhkan daripada dua-dua pihak. Kerana saya percaya kedua-dua parti politik harus ada libat urus dan mereka boleh melihat kepada apa yang telah dilakukan oleh Jawatan Kuasa Konsultatif Nasional Pembiayaan Politik 2016, cadangan yang telah dikemukakan. Itu memberikan perincian dan juga beberapa perkara yang boleh dilakukan, dan malahan jawatan kuasa untuk menilai sistem dan juga pilihan raya negara ini yang ditubuhkan selepas 2018
Kita juga boleh melihat kepada laporan mereka, sudah ada pelbagai laporan, itu boleh diguna pakai, dan jika sekiranya boleh menerima dan juga wujud satu konsensus, saya percaya boleh dilaksanakan sebelum pilihan raya, tapi bergantung bila pilihan raya. Okey, baik. Terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik USM atas perkongsian berkaitan dengan Akta Dana Politik yang dibincangkan.